Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang berlaku dalam episod ke-9 siri Ultraman Deca. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf banyak-banyak. Sebabnya sejak akhir-akhir ni aku memang dah jarang gila upload video dekat channel YouTube aku ni. Sebab aku busy gila weh. Serius. Sebab tu lah kalau boleh tengok, aku seminggu sekali je aku upload video kat YouTube channel aku ni. So, minta maaf banyak-banyak lah Okay. Kepada sesiapa yang nak tengok siri Ultraman Deca ni, korang boleh tengok siri Ultraman Deca ni dekat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. So kalau korang tak nak kena spoiler hasil daripada menonton video aku ni, better korang pergi tengok dululah video kat channel tu. Nanti korang bising-bising marah-marah lah kat aku ni. Episod kali ni dimulakan dengan seorang perempuan, dia bagi satu gambar kepada Kanata. Dalam gambar tu kelihatan Kanata tengah pegang Ultra Deflatia. Rupa-rupanya perempuan tu tahu yang Kanata tu Ultraman. Kanata, Ultraman desho. Perempuan tu kata dia akan rahsiakan hal ni kalau Kanata setuju untuk lawan dengan bapak dia sebagai Ultraman. Damatte te agete mo ii yo. Papa to shiai shite kureru na. Jadi, budak perempuan tu pun bawalah Kanata berjumpa dengan bapa dia. Nama perempuan tu Mika, nama bapa dia pula ialah Grace. Diorang berdua ni adalah alien yang berasal dari planet M16 dari Buruj Hercules. Suisei no gotoku arawareta Hagane no Maji. Grace ni, dia sebenarnya adalah pahlawan seni bela diri yang mencari pendapatan hasil daripada berlawan dengan pahlawan-pahlawan hebat yang berada di seluruh alam semesta. 有名な選手と戦えば生上がりファイトマネーも稼げますからね。 Jadi, bila Grace dapat tahu yang kat bumi ni ada pahlawan Ultra Purba, dia pun datang ke bumi bersama-sama dengan Mika. Tapi bila dia sampai je kat bumi, tengok-tengok kat bumi ni dah aman tenteram dah pun. Dan pahlawan Ultra Purba pun dah tak ada. と思ってきたものの、地球はすっかり平和になっていて。 Dan pahlawan Ultra Purba ni sebenarnya merujuk kepada Ultraman Trigger lah. So, bila dia tahu yang Ultraman Trigger ni dah tak ada, dia pun nak baliklah ke planet asal dia. Tengok-tengok pada masa tu, The Sphere datang menyerang dan memasang dinding penghadang kat sekeliling bumi dan menyebabkan Grace dan juga Mika tak bolehlah pulang ke planet M16 semula. 今度はスフィアの侵略で地球から出れなくなってしまいました。 Nak tak nak, terpaksalah Grace ni menyamar jadi manusia dan bekerja kat bumi. Tapi dia mengatakan bahawa kerja kat bumi ni susah. 戦ってばかりの人生、なかなか普通の仕事ではうまく立ち回れず。 Dan atas sebab itulah Mika nak Kanata berlawan dengan bapak dia sebagai Ultraman supaya bapak dia ni boleh cari kerja balik, boleh orang kata dapat pendapatan hasil sebagai seorang pahlawan. Walaupun Mika ni beria-ria nak bapak dia berlawan, tapi Grace ni tak setuju lah. Sebab dia tak suka Mika tu mengugut Kanata supaya berlawan dengan dia. 人の弱みを握るような子に育てた覚えはないぞ。 So Kanata pun rasa lega lah sebab tak payah nak tukar jadi Ultraman untuk berlawan dengan Grace. ウルトラマンの力は使えない。 Tak lama lepas tu, tiba-tiba muncul kat tengah-tengah bandar raksasa Red King. Kanata pada masa tu aku pun macam pelik jugalah. Dia tak bertukar jadi Ultraman tau. Dia keluarkan Ultra Deflatia, lepas tu dia menyeru keluar monster kat Windom. Aku tak tahu kenapa dia panggil Windom. Kenapa dia tak bertukar je menjadi Ultraman Deca. Dan bila Windom tu keluar, dia tolak sekali je Red King tu, lepas tu dia terus menghilang. Disebabkan kemunculan Windom tu pun macam tak ada makna apa-apa pun, Red King pun kembali mengganas lah. Tapi pada masa tu Mika dan bapak dia Grace muncul dan Mika pun cakap kat bapak dia, bertukarlah bapak lawan dengan raksasa tu. So Mika pun bertukar menjadi The Steel Phenomenon Grace. Itulah rupa asal Grace yang sebenarnya. Grace bila dah bertukar jadi rupa dia yang sebenar tu, dia pun serang Red King bertubi-tubi. Dan memang nampak yang macam Grace ni boleh menang dengan Red King. Tapi Grace ni sebenarnya dia dah tua. Dia datang ke bumi pun sebab nak jadikan Trigger tu sebagai lawan dia yang terakhir. So, bila orang dah tua ni, aduh, baru menyerang beberapa kali pun dah sakit dada. Orang tua cepatlah sakit dada ni, cepat penat. Lepas tu terus berubah. Red King tu pula yang pergi belasah Grace.
Muncullah pada masa tu Ryumon tengah bawa Guts Falcon dan dia pun seranglah Red King. So sempatlah Grace ni orang kata apa nak ambil nafas kejap. Lepas tu pada kesempatan si Ryumon serang Red King tu pun Grace pun grab ekor Red King tu, pusingkan beberapa kali, lepas tu campak Red King. Dan disebabkan situasi itu, Red King menjadi takut dan dia pun menghilangkan diri buat seketika. Selepas kejadian tu, Grace dan Mika berjumpa dengan ahli Guts Select. Kapten Murahoshi mengucapkan terima kasih kepada Grace kerana telah membantu pasukan Guts Select. Lepas tu tiba-tiba si Mika ni ajak Guts Select berlawan dengan bapak dia. パパ、おじさんたちならパパの対戦相手に完璧だと思うの。 Dan tanpa disangka-sangka, Kapten Murahoshi yang agak skema tu kalau kita tengok kan, dia setuju untuk berlawan dengan Grace. 我々でよければぜひ力をお貸ししましょう。 Kalau korang nak tahu kan, Mika ni sebenarnya dia bukanlah nak buat musuh. Dia sebenarnya nak tolong bapak dia untuk terus dikenali sebagai pahlawan yang paling ulung dalam alam semesta. Sebab tu kalau dia kata dia ada kenal siapa-siapa orang yang kuat ke mana-manalah makhluk yang kuat, dia nak pergi jumpa dan dia nak ajak lawan supaya bapak dia ni akan kekal relevan sebagai pahlawan yang paling kuat dalam alam semesta. パパに輝いていてほしいの。 Jadi, bila tiba hari Guts Select nak berlawan dengan Grace, tiba-tiba raksasa Red King muncul lagi. Tapi kali ni, dia muncul dengan kekuatan yang berbeza sebab dia dah bergabung dengan The Sphere. Masa ni, barulah Kanata tu bertukar menjadi Ultraman Deca. Kapten Murahoshi pada ketika tu, dia nak suruh hentikan pertarungan dengan Grace. Tapi, Ultraman Deca tak bagi. Dia kata teruskan berlawan dengan Grace demi untuk menjaga maruah Grace. 行くなと言っているのですか。 So, semua ahli Guts Select pun teruslah berlawan dengan Grace dan Ultraman Deca berlawan dengan Red King. Tapi disebabkan Red King ni kuat, Ultraman Deca pun bertukarlah menjadi Strong Type. Tapi bila dah bertukar menjadi Strong Type pun, still tak boleh nak kalahkan Red King tu. Pada masa tu, Grace pun cakap kepada Kapten Murahoshi dia minta untuk hentikan pertarungan tu sebab dia nak bantu Ultraman Deca mengalahkan dan memusnahkan Red King. Dan pada ketika itu jugalah Kapten Murahoshi mengarahkan Hanejiro untuk menggabungkan Guts Hawk dengan Guts Falcon lalu membentuk Griffon Formation. Griffon Formation! Dengan Griffon Formation, Kapten Murahoshi pun nak melepaskan tembakan Hyperton Laser. Tapi dia susah untuk tetapkan sasaran tu memandangkan Red King tu asyik bergerak-gerak je. 照準が定まりません。 Jadi, Grace pun sangguplah korbankan diri dia dengan mengunci pergerakan Red King tu. Pada awalnya, Kapten Murahoshi tak nak lepaskan tembakan sebab takut tembakan tu juga boleh membunuh Grace. Tapi Grace dia pergi paksa juga Kapten Murahoshi supaya lepaskan tembakan tu. Jadi nak tak nak, Kapten Murahoshi pun melepaskan tembakan Hyperton Laser tu ke arah Red King. Sebelum Red King tu nak meletup, Ultraman Deca pun berubah menjadi Miracle Type. Kemudian, Kanata pun mengeluarkan Dual Sword dan menukarkannya menjadi Deca Mode. Dan lepas tu, dia menyeru keluar 3 Monster Card dengan menggunakan Dual Sword tu. Jadi, keluarlah raksasa Windom, Agira dan juga Miklas yang menarik Grace ke tepi dan lepas tu, barulah Red King meletup. Di akhir episod ni, Grace dijanjikan oleh pasukan Guts Select bahawa dia akan menerima rawatan yang mencukupi. Kiranya macam nak balas jasa Grace yang telah membantu pasukan Guts Select. Dan itulah semua benda yang berlaku dalam episod ke-9 siri Ultraman Deca. スフィアのせいで故郷に帰れなくなった人々がまだいるかもしれません。 Sedikit trivia lah aku nak bagi berkenaan dengan episod 9 siri Ultraman Deca ni. Kalau korang nak tahu pelakon yang memegang watak Grace tu sebenarnya dia adalah orang yang memakai suit untuk 3 Ultraman pertama dalam era Heisei, iaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia.
Watak Grace ni juga sebenarnya dah muncul buat kali pertama dalam episod ke-31 siri Ultraman Dyna. Dalam episod tu, Grace dia bukannya membantu Ultraman Dyna berlawan dengan raksasa, tapi Grace itulah yang berlawan dengan Ultraman Dyna. Sebab dia ni menganggap bahawa dia adalah pahlawan yang terkuat di alam semesta. Sebab tu dia cabar Ultraman Dyna untuk berlawan. Dan hasilnya dia kalah dalam pertarungan tu. Dan lepas tu, dia pun pulang semula ke planet asal dia, iaitu planet M16.